Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, pelajar-pelajar, kita teruskan Kita teruskan jam kuliah kita yang kedua untuk bab 2. Okey, untuk jam yang kedua ni kita akan cover 4 lagi subtopik, iaitu subtopik D, E, F dan G. Okey. So now kita teruskan pergi subtopik 2.1D, iaitu pengurusan risiko dan kepentingannya. Okey, apa dia pengurusan risiko? Iaitu satu proses mengenal pasti pendedahan kerugian yang dihadapi oleh organisasi dan memilih kaedah yang paling sesuai untuk menangani pendedahan tersebut. Itulah kajian yang telah dibuat oleh Reja pada tahun 2017. Okey. So, pengurusan risiko ini melibatkan pendekatan yang saintifik, maknanya boleh diukur. Dia ada kuantiti, dia ada amount. Dalam menangani risiko tulen, risiko ada dua. Hari itu kita dah bincangkan risiko tulen dan juga risiko spekulatif. Dengan meramal kemungkinan kerugian yang tidak disengajakan dan mengubah satu prosedur perlu untuk meminimalkan kejadian kerugian. Kejadian kerugian tersebut atau kesan keuangan daripada kejadian kerugian itu. Itu makna dia pengurusan risiko. Kepentingan pengurusan risiko yang pertama ialah pelanggan semakin cenderung mengambil tindakan undang-undang. Kenapa kita nak perlu uruskan risiko ni? Kerana pelanggan semakin cenderung untuk mengambil tindakan undang-undang. Yang kedua, pihak awam semakin menjadi kritikal. Maknanya pihak awam semakin concern, semakin kritis mengetahui tentang risiko. Dan perlindungan insurans tidak begitu komprehensif. Maknanya perlindungan insurans yang ada tidak begitu lengkap. Yang keempat itu undang-undang menjadi semakin ketat dan meluas. Ini dekat mana-mana berlaku. Untuk mendisiplinkan manusia ni pelbagai perangai karakter. So untuk mendisiplinkan manusia ni, pihak berkuasa, baik kerajaan tempatan, kerajaan negeri ataupun federal, kalau dalam konteks Malaysia, dia akan mencari satu alternatif untuk menjadi undang-undang itu semakin ketat dan juga meluas. Yang kelima ialah pihak pengurusan semakin berhati-hati selepas belajar daripada kesilapan yang lalu. Yang kena membantu meningkatkan kejayaan projek melalui pemilihan projek yang bagus. Ini kita dah bincangkan cara-cara pemilihan projek dalam semester 1 bab 8 belanjawan modal. Menentukan skop projek dan menyediakan anggaran-anggaran yang realistik. Anggaran aliran tunai. Yang ketujuh ialah membantu pihak berkepentingan, stakeholder, memahami sifat dan situasi sesuatu projek. Yang ke-8 itu melibatkan ahli-ahli pasukan dalam mengenal pasti kekuatan dan kelemahan sesuatu projek. Ada task force. Dalam satu-satu projek, dalam sesuatu organisasi itu ada task force untuk identify kekuatan ataupun strength dan juga weakness, kelemahan sesuatu projek. Yang seterusnya, yang ke-9 yang terakhir, iaitu membantu mengintegrasikan pengetahuan dalam pelbagai bidang pengurusan projek. Ada 9 kepentingan pengurusan risiko. Seterusnya subtopik E, iaitu pindahan risiko, iaitu melalui insurans konvensional dan takaful. Ada dua jenis insurans, iaitu insurans konvensional dan juga insurans takaful. Insurans konvensional, pemindahan risiko merupakan suatu strategi pengurusan risiko dan kawalan yang melibatkan peralihan satu risiko tulen dari satu pihak ke pihak yang lain secara berkontrak. Satu contoh adalah pembelian polisi insurans, di mana satu risiko kerugian tertentu dipindahkan daripada pemegang polisi ataupun insurer ataupun yang individu ataupun organisasi yang membeli polisi insurans, kita panggil insurer, kepada syarikat insurans ataupun insurer. Alright. Apabila dilakukan dengan berkesan, pemindahan risiko akan mewujudkan keseimbangan risiko, meletakkan tanggungjawab terhadap risiko kepada pihak yang telah ditetapkan, iaitu syarikat insurans di atas keupayaan mereka untuk mengawal dan melindungi risiko tersebut. Liability sebaliknya diletakkan kepada mana-mana pihak yang mempunyai kawalan paling terbaik terhadap sumber-sumber berpotensi sesuatu liability.
Now, we are going to konsep insurans konvensional. Apa dia konsep insurans konvensional? Iaitu perjanjian undang-undang di antara insured, CD Insurance, okay, ataupun individu organisasi yang membeli insurans. Kita panggil dia CD Insurance. Dan insurer iaitu syarikat insurans. Insurer berjanji memberikan perlindungan insurans kepada insured selagi insured mematuhi syarat-syarat kontrak. Maknanya kat sini, sekiranya setelah berlaku kontrak, maka ada persetujuan antara insured dan juga insurer, maknanya di situ ada kontrak. Nah, mana-mana pihak yang melanggar kontrak, maknanya terbatallah kontrak tersebut. Okey. Insured bersetuju membayar premium. Okey, premium ni mana sejumlah amount, sama ada dalam bentuk bulanan ataupun quarter ataupun yearly, monthly, quarterly ataupun yearly, sebagai balasan kepada janji insurer, iaitu insurer berjanji untuk melindungi CD Insurance untuk daripada risiko kerugian. Alright. Okey, policy insurance iaitu menyenaraikan maklumat terperinci mengenai perlindungan yang diberikan. So, sekiranya kita membeli policy insurance, kita kena make sure, kita kena faham apa yang ada tertera dalam borang tersebut. Kita kena faham apa yang syarikat insurans berikan pada kita daripada premium yang kita bayar setiap bulan. Okay. Alright. Okay, now. Yang tu tadi adalah conventional insurance. Now you're going to insurance takaful. Apa dia insurans takaful? Iaitu individu mencarum sejumlah wang ke dalam dana takaful dalam bentuk caruman penyertaan yang kita panggil tabarruk. Tabarruk ni Arab lah. Okay, bahasa Arab. Dan memeterai kontrak akad bagi membolehkan individu tersebut bersetuju untuk saling membantu antara satu sama lain sekiranya salah seorang peserta mengalami kerugian yang ditetapkan berdasarkan prinsip syarak. Okay. F atau F iaitu prinsip insurans. Ada 4 prinsip. Sebenarnya ada banyak prinsip insurans, tapi untuk kita di peringkat matrikulasi, kita belajar yang 4 ni lah. Yang pertama ialah prinsip ganti rugi. Dalam prinsip ganti rugi ni ada 3 prinsip kecil lah, iaitu subrogasi, caruman dan limpah. Yang kedua ialah prinsip doktrin punca terdekat. Yang ketiga ialah prinsip kepentingan boleh insurans, dan yang keempat iaitu prinsip penuh percayaan mutlak. Prinsip ganti rugi. Okay, prinsip ganti rugi ialah prinsip di mana menurut prinsip ganti rugi ini insured ni tadi ialah individu yang membeli insurans tadi ataupun CD Insurance tidak akan menerima pampasan lebih daripada jumlah kerugian yang dialami. Okay, tidak akan menerima pampasan. Pampasan yang diterima akan meletakkan insured kembali kepada keadaan sebelum dia menghadapi kerugian, maknanya back to normal. Okay? Atau dalam istilah ekonomi kita panggil titik peluang modal lah. Alright. So contoh dia apa? Encik Amin ni membeli insurans kebakaran ke atas rumahnya bernilai RM80,000. Dia beli insurans RM80,000. Okay. Sekiranya kerugian dialami adalah RM40,000, Amin hanya akan mendapat pampasan berjumlah RM40,000. Bukannya jumlah yang diinsurансkan iaitu RM80,000. Namun begitu, prinsip ganti rugi tidak diaplikasikan dalam insurans hayat dan kebanyakan insurans kesihatan. Insurans hayat dan juga insurans kesihatan ini berbeza. Okay. Yang kedua dalam prinsip ganti rugi yang pertama dalam prinsip ganti rugi adalah subrogasi. Apa dia subrogasi? Iaitu sesudah insurer dibayar ganti rugi, insurer akan mengambil semua hak yang ada padanya untuk menuntut kerugian daripada pihak lain. Okey, contoh dekat sini apa dia? Kereta Encik Lim musnah akibat kemalangan jalan raya. Okey. Dia dibayar ganti rugi sebanyak RM14,000. Okey, dibayar ganti rugi oleh syarikat insurans. Kereta tersebut dijual dengan nilai sisa sebanyak RM4,000. Okey, maknanya setelah kereta tersebut dibayar oleh syarikat insurans RM14,000, maknanya syarikat insurans akan ambil kereta tu dan kereta tu dijual oleh syarikat insurans sebanyak RM4,000. Maka duit yang RM4,000 tadi Encik Lim tidak lagi berhak menuntut kerana hak tersebut telah dipindahkan kepada insurer ataupun syarikat insurans. Okey. Okey, yang seterusnya adalah caruman. Jika sesuatu aset diinsuranskan dengan beberapa insurer dan berlaku risiko yang diinsuranskan, maka insurer terlibat akan mencarum mengikut bahagiannya.
Okey. Contohnya apa? Seorang peniaga menginsurans stok barangannya dari kebakaran dengan membeli 3 polisi insurans bernilai 15,000 daripada 3 insurer. Okey, disebabkan polisinya bertindan, okey, maka setiap insurans hanya menanggung 1/3 ataupun sebahagianlah daripada kerugian iaitu 5,000 bagi setiap insurer. Maknanya apa? Walaupun dia insuranskan 15,000, okey, dengan 3 polisi tadi 15,000 setiap satu, tapi bila berlaku kebakaran pada store dia, okey, dengan kerugian 15,000 tu makna 3 syarikat insurans yang berbeza tadi ataupun 3 syarikat insurans yang ada polisi yang berbeza tadi, dia hanya akan membayar 5,000 untuk setiap satu. So jumlah dia adalah 15,000. Okey, limpah. Apabila sesuatu harta yang diinsurансkan dengan nilai lindungan yang jauh melebihi nilai sebenar harta berkenaan, maka harta tersebut dikatakan mempunyai insurans yang melimpah. Contoh, CD Insurance menginsurансkan aset bernilai 200,000. Dia ada aset 200,000 dengan nilai perlindungan 250,000. Okey. Dia nak buat perlindungan nilai harta dia ialah 250,000 sedangkan dia ada aset 200,000. So jika berlaku kerugian ni mungkin kebakaran, kecurian ataupun musnah, apa cara sekalipun, okey, kerugian, maka insurer ataupun syarikat insurans akan membayar 200,000 sahaja dan bukan 250,000. Prinsip ini adalah untuk menghalang CD Insurance untuk menginsuranskan aset dengan nilai yang lebih tinggi bagi mendapatkan keuntungan. Okey. Prinsip yang kedua dalam prinsip insurans iaitu prinsip doktrin punca terdekat. So apa dia prinsip doktrin punca terdekat ni? Iaitu peristiwa ataupun peril pertama di dalam rantaian beberapa peril. Okey, peril ni adalah punca kepada kerugian. Okey, so dia ada rantaian-rantaian dia, beberapa peril yang membawa kepada kerugian atau penyebab kerugian sebenar. Okey. Insuran hanya dibayar ganti rugi jika kerugian yang dialami adalah disebabkan secara langsung oleh risiko yang diinsurансkan. Okay. Ganti rugi tidak akan dibayar jika kerugian berpunca daripada risiko lain atau punca risiko yang dikecualikan oleh polisi insurans. Okay. Contoh dekat sini iaitu kebakaran telah berlaku pada salah sebuah bilik di sebuah rumah yang dilindungi oleh polisi kebakaran. Okay. Rumah dilindungi oleh polisi kebakaran. Bagi mengawal api dari merebak, pihak bomba telah menyemburkan air ke seluruh bangunan tersebut. Okey, dan menyebabkan perabot serta bahagian bangunan rumah rosak. Sebab kita tahu bila bomba memandangkan kebakaran, dia punya tekanan air sangat kuat. So sekarang ni pun kalau kita tengok perabot-perabot, banyak perabot-perabot yang dibuat daripada serbuk-serbuk kayu, yang bukan pure daripada kayu, papan. So mudahlah untuk dia rosak. So, oleh kerana kebakaran adalah peril pertama yang berlaku dan kebakaran merupakan peril yang dilindungi oleh polisi kebakaran, maka insurans boleh membuat tuntutan ganti rugi untuk perabot-perabotnya yang dimusnahkan oleh air yang digunakan oleh bomba bagi mengawal kebakaran tersebut. Okey. Yang ketiga ialah prinsip kepentingan boleh diinsuranskan. Okey, KBI ataupun kepentingan boleh diinsuranskan wujud jika seseorang mempunyai kepentingan keuangan ke atas seseorang individu ataupun sesuatu harta. Kepentingan keuangan ke atas seseorang individu atau sesuatu harta. Okey, yang pertama insurans harta. KBI ataupun kepentingan boleh insurans mesti wujud sewaktu kerugian berlaku. Okey, bila kerugian ataupun musibah ataupun malapetaka bencana berlaku, okey, kepentingan boleh insurans ni ada pada masa tu. Okey. Seorang yang mempunyai KBI ke atas harta adalah pertama sekali pemilik harta. Kita ada kereta, kita ada rumah, kita ada tanah, kita ada aset. So kita boleh beli insurans untuk aset yang kita ada. Yang kedua ialah penyewa harta. Contoh penyewa premis dan penyewa rumah. So kita ada ni rumah, so kita boleh beli insurans untuk penyewa harta tu. Okey. Alright. Yang ketiga itu baili. Okay, apa dibaili ialah orang diberi kepercayaan menjaga harta orang lain bagi tempoh sementara. Contoh kat sini ialah pemilik kedai emas. Okay. Yang menerima barangan emas daripada pelanggan untuk diubah suai ataupun dicagarkan. Okay. So, pemilik kedai emas tadi dia boleh mengambil insurans. Okay. Untuk harta ataupun barang kemas yang diletak di kedai dia. Okay. So, bila berlaku
Sesuatu yang tidak diingini seperti kecurian, at least dia ada insurance, so dia boleh mengelakkan diri dia daripada dituntut oleh individu yang menyimpan emas dia ataupun mencagalkan emas dia di kedai tersebut. Sama juga seperti bengkel pemilik bengkel kereta ni. Selalunya bila kita hantar kereta kita yang rosak, so pihak bengkel akan tengok kereta tersebut. So selalunya dia akan bagi tempoh lah seminggu, 2 minggu, sebulan, terpulang pada kerosakan, bergantung pada kerosakan lah. Kalau kerosakan terturut mungkin agak lama sikit lah. So pemilik bengkel tadi, bagi mengelakkan dia kenakan tuntutan oleh pemilik kereta, kalaulah kereta semasa dalam bengkel tu berlaku kebakaran dan kereta tu musnah, ataupun kecurian, ada individu yang mencuri kenderaan tersebut semasa berada di bengkel, so pemilik bengkel dia boleh mengambil insurans harta untuk kenderaan tersebut, boleh. Yang ketiga iaitu kedai dobi, pakaian yang membersihkan pakaian ke semua pelanggan. Boleh ambil insurans kalau mana tahu baju tersebut, ataupun seluar ataupun selimut apa semua cadar hilang kan, so boleh daripada mengelakkan jadi tuntutan daripada pemilik. Seterusnya KBI untuk insurans hayat. So KBI perlu wujud sewaktu kontrak insurans dibentuk dan tidak semestinya sewaktu kerugian berlaku. Dalam insurans hayat, seseorang mempunyai KBI ke atas dirinya sendiri. Of course kita kena ada kepentingan pada diri sendiri. So kita boleh ambil insurans untuk diri sendiri. Alright. Yang kedua ialah suami ataupun isteri. Suami dan isteri. Kalau suami dia ada kepentingan pada isteri, dia kena ambil insurans untuk isteri dia. Kalau isteri dia ada kepentingan pada suami dia, so dia kena ambil insurans untuk suami dia. Biasanya seorang isteri itu bergantung hidup dengan pendapatan yang diperoleh oleh suami. Yang ni zaman dulu memang banyak isteri bergantung dengan suami. Tapi sekarang ni, pada masa sekarang, kebanyakan suami isteri bekerja dan menyara bersama kehidupan berkeluarga seperti membeli rumah, kereta dan harta benda secara berkongsi pendapatan. Ini banyak berlaku sekarang. So, kedua-dua mempunyai kepentingan boleh insurans di antara satu sama lain. Oleh demikian, suami dan isteri boleh saling membeli insurans hayat untuk satu sama lain. Seterusnya, KBI iaitu ibu bapa atau penjaga ke atas anak-anak minor. Ibu bapa atau penjaga boleh membeli perlindungan insurans ke atas anak minor kerana mempunyai ikatan kasih sayang di antara mereka. Minor merujuk kepada anak usia anak di bawah 15 tahun lah. Maksudnya 3 dan ke bawah lah. So boleh ibu bapa atau penjaga dia boleh mengambil insurans untuk anak-anak minor. Alright. Yang keempat itu majikan ke atas pekerja. So pihak majikan pun boleh mengambil insurans ke atas pekerja dia. Majikan mempunyai kepentingan boleh insurans ke atas pekerjanya sekiranya pekerjanya yang telah berkhidmat mempunyai kemahiran dan pengalaman tertentu jatuh sakit. Maknanya dia orang yang sangat penting, pekerja yang sangat penting, dia ada kemahiran, dia ada skill, dia ada talent. So jatuh sakit ataupun hilang upaya ataupun meninggal dunia menyebabkan majikan akan kehilangan khidmat dan kepakaran pekerja tersebut bagi tempoh tertentu sekiranya sakit atau selama-lamanya sekiranya hilang upaya kekal dan meninggal dunia. Ini boleh menyebabkan aktiviti pengurusan dan pengelola syarikat yang melibatkan pekerja tersebut akan terganggu. Seterusnya siapa lagi? Yang KBI iaitu pemiutang ke atas penghutang. Pemberi pinjaman kepada orang yang meminjam. Pemiutang mempunyai kepentingan boleh insurans ke atas penghutang. Sekiranya penghutang hilang upaya untuk bekerja atau meninggal dunia, syarikat insurans hayat akan membayar baki pinjaman wang kepada pemiutang tersebut. Ini banyak berlaku sekarang ni. Bila kita buat pinjaman sama ada personal loan ataupun kita buat home loan ke, car loan ke, apa-apa loan so ada insurans. So bila berlaku kematian ataupun hilang upaya kekal ataupun hilang upaya sementara ataupun dia stroke ataupun dia ada penyakit kritikal, so dia tak boleh bekerja, dia hilang pendapatan, kalau mati, meninggal, maknanya syarikat insurans tadi dia akan memberikan membayar baki pinjaman wang kepada pemiutang. Pemiutang ni mungkin agensi kerajaan, institusi bukan bank ataupun bank lah. Alright. Seterusnya yang keenam iaitu seseorang tanggungan ke atas orang yang menanggungnya. Orang yang ditanggung oleh seorang mempunyai kepentingan ke atas penanggungnya. Sekiranya penanggungnya jatuh sakit, hilang upaya atau meninggal dunia, orang yang ditanggung akan merasa bebanan
keuangan. Okay, alright. Prinsip yang keempat iaitu prinsip penuh percaya mutlak. Okay? Prinsip insurans yang menghendaki tahap kejujuran yang amat tinggi daripada insurer dan insurer. A duty to disclose all material fact. Insurer dikehendaki menjawab semua soalan di dalam borang cadangan dengan benar dan jujur. Maknanya tak ada yang hidden. Okay? Mesti jawab dengan jujur serta mendedahkan semua fakta matan. Okay? Ataupun material fact walaupun tidak ditanya. Okay? Manakala insurer pula dikehendaki menerangkan dengan jelas mengenai perlindungan yang ditawarkan kepada insurer. So, mesti ada prinsip penuh percaya mutlak antara dua-dua pihak. Sama ada daripada syarikat insurans, dia kena beritahu apa perlindungan yang ditawarkan oleh syarikat insurans kepada pembeli polisi insurans, dan juga pembeli polisi insurans dia kena beritahu secara penuh. Okay, percaya mutlak ni secara penuh maksudnya transparent, tak ada yang hidden. Okay, so itu makna dia penuh percaya mutlak. Okey. Seterusnya, pindahan risiko melalui insurans konvensional dan takaful. Okey, takaful bermaksud saling menjamin, menjaga ataupun memelihara. Okey. Takaful bermaksud saling menjamin, menjaga ataupun memelihara, merupakan sistem insurans secara Islam. Okay, konsep insurans yang berlandaskan muamalah Islam yang berlandaskan hukum syariah. Ini bermakna perlindungan takaful merupakan satu pelan insurans yang berasaskan kepada hubungan persaudaraan, rasa saling bertanggungjawab dan bekerjasama di kalangan peserta takaful untuk saling bantu-membantu apabila ditimpa kesukaran. Risiko tidak dipindahkan ke mana-mana pihak. Dalam prinsip takaful, yang paling penting ialah tabaruk. Okey, apa dia tabaruk? Iaitu bermaksud menderma secara ikhlas. Okey, ikhlas. Ikhlas ni datang daripada hati, niat. Okey, right. Setiap peserta atas niat yang sama bersetuju untuk menderma pada satu tabung dengan tujuan untuk saling bantu-membantu antara satu sama lain apabila ditimpa kesusahan ataupun kesukaran. Prinsip takaful. Okey, prinsip-prinsip takaful. Yang pertama ialah prinsip tolong-menolong. Prinsip saling bekerjasama atau saling tolong-menolong antara satu sama lain sangat digalakkan oleh Islam. Okay, tolong-menolong amat dituntut oleh Islam dalam perkara-perkara kebaikan dan kebajikan. Kita haruslah tolong-menolong dalam perkara-perkara yang baik dan mencegah daripada, dan janganlah tolong-menolong dalam perkara-perkara yang tak baik ataupun tak elok. So, dalam takaful, konsep ini dilaksanakan melalui persetujuan para peserta untuk melepaskan sumbangan takaful sebagai tabarruk. Okay, dalam istilah konvensional kita panggil premium, iaitu bayaran yang berbentuk bulanan ataupun setiap 3 bulan ataupun setiap 6 bulan ataupun setahun sekali. Itu dalam konvensional kita panggil premium. Tapi dalam istilah takaful kita panggil dia sumbangan. Okay. Prinsip saling berkorban ataupun pengorbanan. Prinsip pengorbanan telah ditunjukkan melalui konsep jihad yang sangat ditekankan di dalam Islam. Melalui jihad, seseorang itu mengorbankan masa, tenaga, harta dan darahnya untuk memastikan agar orang lain mendapat manfaat pengorbanan yang mereka lakukan. Yang ketiga adalah prinsip saling menjamin atau penjaminan. Saling menjamin atau penjaminan dalam sistem takaful perlu memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama ialah setiap ahli yang menyerahkan wang sumbangannya harus disertai dengan niat untuk membantu demi menegakkan prinsip ukhuwah. Ukhuwah ni ialah persaudaraan. Sebahagian daripada wang yang terkumpul digunakan untuk membantu mereka yang memerlukannya. Okay, apabila wang itu diperniagakan, maksudnya diurus niagakan, hendaklah mengikut syarat. Contohnya melabur di dalam pelaburan yang dibenarkan oleh syarat. Yang tak dibenarkan oleh syarat ni paling simple yang kita faham ialah industri perjudian, minuman keras ataupun mungkin juga membuat senjata ataupun ubat-ubatan yang tidak memenuhi piawaian seperti dadah apa semua. Okay, yang tu memang keluar daripada syarat lah. So, dia mesti memenuhi syarat. Seseorang itu tidak boleh menyerahkan wang sumbangannya dengan tujuan untuk mendapat imbalan yang berlipat ganda apabila terjadi sesuatu musibah. So, niat kita ialah bila kita masuk dalam takaful ni,
Ini kita nak tolong menolong, bukan untuk mendapat keuntungan tetapi ia diberikan pampasan menurut persetujuan. Walau bagaimanapun syarikat insurans dia akan memberikan pampasan mengikut apa yang telah dipersetujui semasa rundingan untuk mendapatkan perlindungan takaful. Tabarruk sama dengan hibah atau pemberian. Sehubungan dengan itu haram hukumnya ditarik kembali. Jika terjadi suatu peristiwa haruslah diselesaikan menurut syarat. Okey, prinsip-prinsip takaful yang kita kategorikan sebagai kepatuhan syariah yang pertama ialah gharar. Apa dia gharar? Ialah ketidakpastian dalam transaksi muamalah, di mana terdapat sesuatu yang ingin disembunyikan oleh sebelah pihak dan ianya boleh menimbulkan rasa ketidakadilan serta penganiayaan kepada pihak yang lain. Okey, gharar terdapat dalam kontrak insurans kerana ianya tidak mematuhi konsep jual beli Islam, iaitu memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli seperti penjual dan pembeli, tiada akad iaitu ijab dan kabul, dan juga ada barang yang jelas. Okey, itu gharar. Prinsip yang kedua kepatuhan syariah takaful ialah maisir. Maisir ialah perjudian atau pertaruhan sesuatu benda untuk mendapat sesuatu keuntungan yang besar. Maisir ataupun judi dalam kontrak insurans wujud apabila peserta membayar premium yang kecil dengan mengharapkan wang yang lebih besar jumlahnya. Ini berlaku dalam insurans konvensional. Peserta hilang wang premium apabila peristiwa ingin dilindungi tidak berlaku. Okey. Contohnya kalau kita membeli insurans hayat, dalam tempoh setahun bila tidak ada kemalangan, kematian, maknanya dia burn macam tu je. Okey. So kita kalau kita nak lagi, kita continue untuk tahun yang berikutnya. Yang ketiga, syarikat akan rugi jika terpaksa membayar tuntutan yang melebihi jumlah premium yang diterima. Okey. Alright. Prinsip kepatuhan syariah takaful yang ketiga ialah riba. Merupakan tambahan atau lebihan atau tidak sama timbangan atau sukatan semasa berlakunya pertukaran jenis bahan yang tertentu. Ini maksud riba. Elemen riba wujud dalam penjanaan keuntungan pelaburan dan insurans yang akan digunakan dalam pembayaran pampasan kepada pemegang polisi. Ini kerana dana-dana tabungan insurans kebanyakannya dilaburkan dalam instrumen keuangan seperti bond dan juga saham yang kerap terlibat dengan kegiatan sistem perbankan konvensional. Right? Yang keempat iaitu akad jual beli. Jual beli dapat diertikan sebagai proses tukar menukar atau menukar barang yang satu dengan barang yang lain. Sedangkan saat ini jual beli lebih dimaknai sebagai proses jual beli untuk menukar barang dengan wang. Dalam Islam, jual beli sering disebut sebagai al-bai atau proses tukar menukar. So takaful, model takaful iaitu pengendalian takaful merupakan pentadbir dana. Pengendali takaful iaitu syarikat-syarikat takaful, kita istilahkan dia sebagai pentadbir dana dan menguruskan dana bagi pihak peserta atas kepercayaan yang telah diberikanlah. Kontrak di antara peserta dengan pengendali dilaksanakan berdasarkan dua model. Yang pertama ialah model mudharabah, yang kedua ialah model wakalah. Apa dia model mudharabah? Di bawah kontrak mudharabah, pengendali takaful bertindak sebagai pengusaha. Pengendali takaful iaitu syarikat-syarikat takaful bertindak sebagai pengusaha dan peserta sebagai pemilik modal. Maksudnya kalau kita beli polisi takaful, kita adalah sebagai pemilik modal. So kontrak ini menentukan bagaimana lebihan daripada operasi takaful dibahagikan antara pengendali takaful dengan peserta. Kerugian adalah ditanggung oleh peserta sebagai pemilik modal. Yang kedua ialah model wakalah. Apa dia model wakalah ni? Ialah hubungan ejen dengan prinsipal. Di mana pengendali takaful bertindak sebagai ejen bagi pihak peserta dan menerima bayaran fee atas perkhidmatan yang diberikan. Fee tersebut boleh dalam bentuk jumlah yang tetap atau berdasarkan nisbah yang dipersetujui. Jumlah yang tetap maknanya kita dah mula-mula bila kita menandatangani polisi, dah ada persetujuan antara kita dengan syarikat insurans takaful tadilah, ataupun pembahagian mengikut nisbah 50-50, 60-40, 70-30, bergantunglah. Di bawah model wakalah, tanggungjawab atas kerugian ditanggung oleh peserta ataupun pemilik modal lah.
Ini dia conventional insurance model dia, dan dia takaful wakalah modelnya. Ada perbezaannya kalau kita tengok dia punya arrow tu. Okey, ini pelajar-pelajar boleh baca dalam nota yang telah dibekalkan. Okey, ini perbezaan di antara takaful dan juga insurans konvensional. Kalau bagi insurans berasaskan semangat kerjasama dan baru, insurans konvensional semata-mata berdasarkan faktor-faktor komersial ataupun perdagangan. Bebas daripada riba, gharar dan maisir. Kalau bagi insurans konvensional banyak terlibat dengan riba, gharar dan maisir. Bagi takaful, majlis penasihat syariah. Bagi konvensional tiada majlis penasihat syariah. Bagi takaful, keuntungan akan dikongsi di antara pengendali iaitu syarikat takaful dan peserta berasaskan mudarabah atau iuran pencapaian pelaburan. Bagi insurans konvensional mempraktikkan faedah seperti perbankan konvensional. Okey pelajar-pelajar, itu saja yang saya nak sampaikan untuk kali ini di jam yang kedua ni. So kita dah habis dah bab 2 ya. So untuk kelas yang seterusnya kita akan masuk ke bab yang ketiga. Okey. Cukup sampai sini saya ucapkan semoga pelajar-pelajar akan terus komitmen, okey, dapat menyiapkan tugasan individu yang pertama sebab bab yang kedua ni adalah berkaitan dengan tugasan individu yang pertama. So saya harap pelajar-pelajar dapat menyiapkan tugasan itu dengan lebih sempurna lah, okey, mengikut masa yang telah ditetapkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.